Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang ni cikgu nak share dengan kamu berkenaan dengan penataran format instrumen peperiksaan sijil pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran kurikulum standard sekolah menengah mulai tahun 2021. Okey, kita dah tahu bahawa kamu ialah batch yang pertama, okey, untuk silibus KSSM. Tetapi kamu telah terdedah dengan silibus ini sewaktu kamu di tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. Jadi, bukan satu perkara yang sukar bagi kamu sebab kamu dah nampak dah bentuk soalan. Okey, sebab bentuk soalan SPM bagi format KSSM 2021 ini menyerupai format PT3. Okey, cuma ada ada tambahan pada beberapa soalan. Okey, saya teruskan lagi. Format instrumen sains 1511 kita ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1 kita ada ujian objektif, yang mana merupakan soalan aneka pilihan. Apakah soalan aneka pilihan? Soalan aneka pilihan ialah soalan yang kamu kena pilih jawapan A, B, C, D tu. Okey, manakala aneka gabungan yang ada 1 dan 2. Macam tu. 2 dan 3. Itu aneka gabungan. Okey, manakala kertas 2, okey, instrumennya ataupun bentuk penyoalan dia ialah soalan subjektif. Soalan subjektif ini dia merupakan soalan struktur lah, soalan struktur. Okey, lepas tu kalau kita lihat dekat sini bahagian A, bahagian B, bahagian C. So soalan kertas 2 ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama bahagian A iaitu item berstruktur. Okey, yang kedua bahagian B iaitu item berstruktur juga, dan yang ketiga item respon terhad ataupun respon terbuka. Okey. Jadi sekarang kita lihat pula kepada bilangan soalan. Untuk kertas 1 kita ada 40 soalan. Untuk kertas 2 kita ada 13 ada 13 soalan. Okey, tetapi soalan 12 dan 13 ialah soalan pilihan. So kertas 1 ada 40 soalan, kertas 2 ada 13 soalan. Okey. Dan kalau kita lihat pada pecahan soalan pada kertas 2, okey, kita ada bahagian A ada 4 soalan, bahagian B 6 soalan, okey. Bahagian C kita ada 1 item wajib, okey, dan 2 item pilihan. Okey, so 4 tambah 6, 10, tambah 1, 11. Okey, so kamu kena pilih 1 daripada 2 item ni. So tambahkan 1, kamu akan dapat 12. So kamu jawablah 12 soalan pada kertas 2. Tetapi kalau kamu nak jawab soalan, semua soalan, terpulang pada kamu. Kalau ada masa boleh jawab. Okey, kalau kita lihat di sini, pecahan markah yang paling banyak ialah di bahagian B, iaitu 38 markah. Manakala bahagian A 20 markah, bahagian C kita ada 10 markah kemahiran mengeksperimen yang merupakan item wajib, dan 2 item pilih salah satu ialah respon terbuka ataupun soalan AC. Respon terhad dan respon terbuka. So soalan AC ni kita kena pilih salah satu lah. Okey. Pergi pada yang keempat. Okey, format instrumen sains 1511. Kertas 1 tadi kita dah beritahu dah ada 40 soalan dan ada 40 markah. Kertas 2, okey, bahagian A kita ada 20 markah, bahagian B kita ada 38 markah, bahagian C kita ada 22 markah. So totalkan semua ni kita akan dapat 80 markah. Itu untuk kertas 2. Okey, untuk kertas 1 kita tanda kat mana? Kita tanda dekat dalam borang OMR. Okey, yang kamu kena pilih jawapan A, B, C dan D tadi. Okey, lepas tu kalau kita lihat lagi di sini, kita lihat dekat sini, kertas 2 pula. Kertas 2 bahagian A dan bahagian B kamu kena tulis pada ruangan yang terdapat pada kertas soalan. Manakala bahagian C ditulis pada helaian tambahan. Okey, mungkin juga soalan bahagian C akan dimasukkan sekali helaian ruangan untuk menjawab di dalam kita punya skrip soalan. Okey, untuk tempoh menjawab 40 soalan 1 jam 15 minit. Manakala 40 soalan yang membawa 40 markah, okey, 1 jam 15 minit. Okey, yang bahagian kertas 2 pula kita ada 13 soalan. Okey, dan kita tolak satu soalan item pilihan, so 12. Masa untuk menjawab 2 jam 30 minit. Okey, sepanjang cikgu menjaga pelajar exam, mengawas peperiksaan, subjek sains ialah subjek yang mana pelajar tidur awal. Okey, sebab apa? Sebab pada kertas 2 dikata sangat senang. Okey, jadi dia tidur. So dia dah bazirkan masa dia untuk dia buat ulang kaji, untuk dia buat semakan. Sayang dekat situ. Sepatutnya jangan tidur waktu exam 2 jam 30 minit tu, kamu kena cuba jawab. Dan biasanya 2 jam 30 minit ini dah sangat mencukupi untuk kamu menjawab soalan kertas 2. Okey. Untuk kertas 1, okey, apakah yang kamu akan diuji berkenaan dengan aras, okey, pengetahuan, kefahaman, aplikasi dan analisis. So kalau kamu lihat di sini, pengetahuan dan kefahaman para pelajar. So ini adalah aras yang rendah. Sepatutnya kamu dah boleh dapat 30 markah.
Okey, ditambah juga kepada aplikasi dan analisis. Analisis ini 2 soalan sahaja. Yang 8 lagi soalan adalah aplikasi. Soalan yang masih lagi kita katakan aras yang sederhana. Okey, jadi di sini para pelajar, kamu tidak ada masalah sepatutnya. Okey, tidak ada masalah sepatutnya. Kamu boleh menguasai cara ataupun menguasai bagaimana cara untuk mendapatkan markah yang tinggi bagi kertas 1 ialah dengan melakukan ataupun dengan menjawab soalan secara kerap pada Google Form yang disediakan oleh guru-guru ni untuk kamu jawab. Janganlah pula bila cikgu kamu bagi Google Form, link Google Form untuk kamu jawab, kamu buat tak nampak je. Okey, kertas 2 pula. Kamu akan diuji kemahiran saintifik 26, pengetahuan 6, pemahaman 6, aplikasi 14, analisis 12, menilai 10 dan mencipta 6. Jadi dekat sini kelas, kamu markah bagi aras yang tinggi dan sederhana, okey. Kita boleh katakan dekat sini, markah untuk aras rendahnya masih lagi banyak, iaitu 50. Okey, 26 tambah 6, 32, 32 tambah 6, 38 markah. 38 markah aras rendah, aras rendah. Kita boleh katakan aras rendah lah. Okey, dan yang lain ni aras tinggi. Jadi tak ada masalah pada kamu para pelajar untuk kamu menjawab soalan. Okey. So, contoh item berdasarkan construct dekat sini. Kita nak rujuk pada contoh kertas 1. Soalan ni sama je dengan soalan-soalan sebelum ni, cuma ditambahkan 2 soalan saja, iaitu soalan analisis. Yang lain tidak ada perbezaan. Okey. Markahnya pemakahan dia adalah markah 1 kalau betul, kosong salah. Okey, dan kalau pemakahan untuk kertas 2 pula, kita akan ditanda oleh para pemeriksa lah. Para pemeriksa ini diberikan tugasan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia yang semestinya bukan guru kamu. Okey, untuk menanda kertas peperiksaan tersebut berdasarkan skema pemakahan ataupun rubrik persyukuran yang telah diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey. Kalau kertas 1 ni, kalau sebelum ni ada bab yang kita tak uji di bahagian kertas 1. Contohnya bab 1 untuk KBSM sebelum ni lah. Tapi untuk tahap kamu sekarang ni, tahap kamu sekarang ni, kamu telah diuji dalam semua, kamu akan diuji dalam semua bidang pembelajaran. Maksudnya bidang pembelajaran ni daripada bab 1, saya kata bidang pembelajaran tu ialah bab lah. Daripada bab 1 sampailah bab 12 tingkatan 4 dan bab 1 hingga bab 9 sampai tingkatan 5. So kamu ada 12 tambah 9, kamu ada 21 bab. Okey, 21 bab ini akan diuji dalam kertas 1. Dan ini aras kesukarannya tadi, dan alatan tambahan yang perlu kamu bawa ialah kalkulator saintifik. Sebab apa? Sebab ada soalan. Contohnya soalan aplikasi. Soalan aplikasi dia akan tanya kamu macam mana nak kira. Okey, macam mana kamu nak buat pengiraan, macam mana kamu nak kira nutrisi, nilai kalori, tekanan, daya gerakan. Tu semua kamu kena tengok lah. Okey, panjang, luas semua tu adalah, tapi soalan yang simple lah, bukan soalan yang susah lah. Macam hal laju ke, pecutan ke. Sebab tu kamu kena bawa kalkulator saintifik. Kalau kamu tertinggal pada hari kejadian, masa hari peperiksaan, tolong jangan malu-malu angkat tangan untuk minta pada pengawas yang menjaga kamu untuk beliau bantu kamu dapatkan kalkulator saintifik. Okey, manakala kertas 2 sama juga, konstruk ditaksir pada semua bidang pelajaran, maksudnya semua tajuk. So kita ada 21 bidang pelajaran, 21 tersebut akan diuji. Okey, dan kalau kamu lihat dekat sini, aras soalannya ialah 40 rendah, 24 sederhana dan 16 tinggi. Jadi kita katakan dekat sini kamu mesti boleh skor, mesti boleh lulus sebab 44 soalan pada aras rendah. Bila kita sebut soalan aras rendah, soalan tadi berada di bahagian pengetahuan, berada di bahagian kefahaman. So kalau kamu baca buku, kamu buat latihan, kamu faham, kamu boleh jawab. Okey, kena ingat tu kelas, soalan mudah. Soalan mudah tu maksudnya janganlah sampai kamu tak membaca